Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. salam sejahtera. Alhamdulillah alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So kita tak ada cara lagi, walaupun kita dah guna macam-macam medium, kita dah guna perakam macam-macam, tapi dia tetap tak dapat rakam kita punya suara. Dan ada pun yang boleh rakam suara yang bercakap saja, suara yang merakam saja nampak suara, tapi suara yang lain tak boleh dengar. Tapi tak tahu pula WhatsApp ni jadi macam ni. So kita guna kaedah mengambil video daripada handphone lain lah. Hari ni kita akan discuss ataupun berbincang tentang riwayat Israiliyat. Berkenaan riwayat Israiliyat, apa itu riwayat Israiliyat? Riwayat Israiliyat ni, kita tahu riwayat Israiliyat ni adalah satu cerita yang diambil ataupun periwayatan yang kita ambil daripada orang-orang Israel, ataupun diambil daripada kitab-kitab Talmud, kitab Taurat iaitu, dan kitab Injil lah. Cerita diambil daripada kitab-kitab tersebut, di mana kitab-kitab tersebut dimiliki oleh orang Yahudi dan orang Nasrani atau orang Kristian. Tetapi kitab tersebut banyak penyelewengan yang berlaku pada kitab tersebut, menyebabkan kitab tersebut kita tak boleh nak akui kitab tersebut sebagai 100% sumber daripada Tuhan. Sebab orang Yahudi ni dia banyak ubah apa firman-firman Allah dalam kitab tersebut. Okey, apa yang kita dah faham tentang kitab riwayat Israiliyat ni, satu riwayat yang kita ambil daripada Yahudi ataupun Nasrani. So pembahagian riwayat tersebut ada 3 pembahagian, di mana yang pertama adalah riwayat yang diakui, yang kedua adalah riwayat yang dusta, yang ketiga adalah riwayat yang tidak perlu diulas. Yang pertama tadi yang diakui ini adalah satu riwayat yang bertepatan dengan Al-Quran dan hadis, ataupun pernah diceritakan dalam Al-Quran dan hadis, dan ceritanya persis dengan Al-Quran dan hadis. Itu antara riwayat yang diakui oleh orang Islam ataupun oleh ulama. Yang kedua adalah riwayat yang dusta. Riwayat yang dusta ni adalah riwayat yang hyperbola, dan kadang-kadang riwayat tersebut nampak macam tidak logik, macam kisah apa yang kita dengar, macam kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, di mana Fir'aun memanahkan panah di atas langit dan turun panah, keluar darah-darah, dia cakap dia tembak Allah, di panah Allah, macam tu. Itu adalah antara riwayat yang dusta, riwayat-riwayat yang hyperbola, riwayat-riwayat yang menipu. Yang ketiga pula ada riwayat yang tidak perlu diulas. Riwayat yang tidak perlu diulas ni bermaksud satu riwayat yang tidak memerlukan ulasan. That means nak dikatakan salah pun tidak, nak dikatakan betul pun tidak, nak dikatakan sebab dia tak ada sumber yang kuat menyatakan riwayat tersebut betul ke tidak. Kalau macam riwayat yang dusta ni, riwayat yang betul-betul nampak tidak logik dan memang menyimpang kepada kita punya agama. Okey, hukum kalau riwayat Israiliyat ni kita ambil hukum dia ada 3. Yang paling tinggi pun harus. Yang kedua adalah mauquf ataupun masqut manhu ataupun didiamkan. Yang ketiga haram. Sama juga haramnya riwayat tersebut bila riwayat tersebut memang sasar berlanggar ataupun bercanggah dengan kita punya akidah, kita punya akidah dan pegangan orang Islam. Dia pegangan memang riwayat tersebut haram. Yang kedua harus ni adalah riwayat yang kita boleh ambil sebagai penceritaan kita kepada orang lain. Dan jangan lupa masa kita nak menceritakan riwayat tersebut, kita kena beritahu apa sanad riwayat tersebut, apa sumber riwayat tersebut. Yang kedua, masqut manhu ni macam kita tahu dia tak perlu diulas. Kita hanya mendiamkan diri sebab kita tak tahu ini betul ataupun tidak. So okay, aku nak korang kongsi dengan semua yang ada kat dalam VC kita ni, apa yang korang tahu tentang kisah Israiliyat yang cukup terkenal berkenaan dengan Nabi Adam dan Hawa, dan mungkin juga kisah-kisah Rasul yang lain yang dikaitkan dengan
perangan riwayat Israeliat ni ataupun diceritakan dalam riwayat Israeliat ini. Saya nak seorang lah nak tentang sikit apa kisah yang kau orang tahu Israeliat ni, apa pandang ulama. Okey. Aiman lah dulu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni aku nak bawakan satu kisah lah, Israeliat yang ada dalam Al-Quran. Dia pasal kisah Uzair, Nabi Uzair kisah seorang lelaki yang dia menyeberangi sesebuah negeri. Okey, dalam ni kisah ni dia ada dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 259. Boleh ni nak kena baca ke nak terus cerita je? Baca maksud dia je lah. Macam maksud Okey, maksud dia atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri telah roboh menutupi atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur. Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah bertanya, berapakah lamanya kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keldai kamu. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang keldai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Okey, kat sini ayat ni dia cerita tentang Nabi Uzair yang dia menyeberangi semua negeri. Okey, pada mulanya kan, satu hari ni Uzair ni dia pergi ke sesebuah negeri, iaitu Baitul Maqdis. Sebenarnya Baitul Maqdis ni dia negara tu dah hancur disebabkan kaum Baktan Syir. Aku pun tak tahu sebab kaum apa kan. Baktan Syir ni macam lebih kepada bangsa Yahudi lah. Bangsa Yahudi yang dari wilayah daerah Babilonia. Diorang ni dah hancurkan negara Baitul Maqdis tu. Tapi satu hari ni Uzair pergi ke sana dengan menaiki seekor keldai. Okey, dia pergi sana. Lepas tu dia penat. Lepas tu dia berehatlah dekat satu bangunan ni. Lepas tu dia baring, dia rehat. Lepas tu dia macam termenung tau. Dia termenung, dia tengok atas. Lepas tu dia datangnya datangnya malaikat maut. Dan Allah suruh malaikat maut tu menarik nyawa dia kan. Allah suruh tarik nyawa dia. Lepas tu selama 100 tahun dia ditarik nyawa. Selepas 100 tahun Allah suruh malaikat Allah menghidupkan kembali dia. Allah hidupkan kembali dia di tempat yang sama kat situ juga, kat bangunan tu kan. Lepas tu datangnya malaikat bertanya kepada Nabi Uzair tu. Dia cakap, berapa lamakah duduk di sini kan. Lepas tu Nabi Uzair tu cakap lah, dalam sehari ataupun setengah hari, macam tu lah. Lepas tu malaikat cakap, sebenarnya kau dah ada kat sini dah 100 tahun. Lepas tu dia terjumpa dengan lepas dia jumpa dengan malaikat tu, selepas tu dia ada terjumpa dengan seorang perempuan tua lah. Seorang perempuan tua yang dulu lebih kurang baya dia je, dalam 18 tahun lah, 20 tahun. Tapi sekarang dah umur 118 tahun perempuan tu. Lepas tu bila dia dah jumpa dengan perempuan tu,
perempuan tu buta tau, buta dengan kaki dia lumpuh. Lepas tu Nabi Uzair cakap, buat apa kat sini kan. Lepas tu dia cakap, dia sebenarnya dia sebenarnya mengabulkan Allah tau. Doa dia memang dikabulkan lah kalau Uzair ni berdoa. Lepas tu Nabi Uzair cakap lah, Uzair tu saya kan, nama saya Uzair. Lepas tu cakap, perempuan tu tak nampak kan, buta. Lepas tu dia cakap, okay, boleh ke tolong berdoa supaya saya boleh nampak dan boleh berjalan macam biasa. Lepas tu Uzair tu pun berdoa, perempuan tu dah boleh nampak. Lepas tu kaki dia pun dah tak lumpuh, dah boleh jalan macam biasa kan. Lepas tu Uzair ni dengan perempuan wanita tua tu pergi balik ke negara asal dia. Dan tiba-tiba dia ternampak sekelompok kaum kerabat Nabi Uzair ni. Dia nampak cucu dia kan. Lepas tu ada seorang lelaki tu yang mengaku yang dia tu adalah Nabi Uzair. Dan sebelum ni kan Nabi Uzair mati kan, 100 tahun. Sepanjang 100 tahun tu ada seorang yang mengaku dia tu adalah Nabi Uzair. Lepas tu perempuan tua tu pun cakap lah, sebenarnya inilah Nabi Uzair yang sebenar kan. Tapi yang orang-orang yang kelompok kat situ tu, diorang tak percaya. Diorang tak percaya yang dengan wanita tua tu Nabi Uzair. Lepas tu Uzair pun berkata lah, Nabi Uzair tu adalah, dia ada tanda warna hitam dekat badan dia yang menunjukkan dia tu Uzair. Lepas tu Uzair pun tunjuk lah tanda hitam tu yang macam tanda kelahiran warna hitam tu dekat badan dia. Lepas tu barulah orang-orang kelompok tu percaya yang Nabi Uzair sebenarnya ada lagi. Oh, jadi aku faham kat sini yang dalam Al-Quran dia just menceritakan tentang seorang lelaki bernama Uzair kan. Tetapi dalam riwayat Israiliyat ni dia menghuraikan kisah Uzair ni kepada dia adalah seorang nabi. And then riwayat tu mungkin adalah riwayat yang tidak perlu diulas sebab kita tak tahu kebenaran riwayat tersebut. Tapi riwayat tu mungkin diakui, kita tak pasti sebab tak ada bangkangan dengan riwayat tersebut kan. Tak ada yang menyatakan riwayat itu salah dan juga tak ada yang menyatakan betul sebab kita tak tahu Uzair itu nabi ke ataupun orang yang soleh. Allah hanya ada tulis dalam Allah hanya pesan dalam Al-Quran, dia cakap lelaki bernama Uzair dihidupkan selama 100 tahun tetapi dia merasakan bahawa dia hidup 1 hari. Macam tu kan ayat tu tadi kan. Betul. Jadi apa yang kita dapat tahu ni, mungkin riwayat yang dinyatakan oleh Aiman ni adalah riwayat yang diakui ataupun riwayat yang tak perlu diulas ataupun yang perlu hanya maskut manhu ataupun mauquf saja. Kita tak pasti sebab tak ada pembetulan daripada riwayat tersebut. Dan dalam hadis pun tak tahu pula kita ada menceritakan tentang riwayat tersebut dengan jelas. Kalau ada dalam hadis menceritakan riwayat tersebut dengan jelas dan disokong oleh riwayat Israiliyat ni, riwayat tersebut mungkin adalah riwayat yang harus kita jadikan contoh ataupun jadikan teladan kita. Mirul, apa lagi cerita selain apa cerita yang kau tahu tentang riwayat Israiliyat ni, kisah Nabi Adam dan Hawa dan selainnya. Kalau ada kisah lain ceritakan. Kalau ada kisah Nabi Adam dan Hawa pun lagi elok sebab topik kita memang fokus dengan Adam dan Hawa. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini saya akan menceritakan pasal kisah Nabi Adam dan Hawa dan buah bunyi. Antara sumbernya adalah Al-Quran dan karya sebenarnya. Okay. Sebenarnya cerita ni dia asal usul Hawa ni dia terbagi kepada dua. Asal usul Hawa dengan
tentang segi hawa ni tadi, dia menghasut Nabi Adam untuk makan buah. Adakah segi hawa penyebab Nabi Adam makan buah? Dia ada dua. Yang pertama adalah pasal asal usul hawa. Kita sebagaimana yang kita maklum, Hawa ni adalah wanita, iaitu manusia yang kedua yang diciptakan oleh Allah SWT sebagai pasangan Nabi Adam. Dia sebagai peneman Nabi Adam dekat di syurga dan sebagainya. Berdasarkan firman Allah SWT dalam ayat berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Quran telah menyatakan bagai maksudnya, hai Adam, bertempat tinggallah kamu dan isterimu di syurga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu suka. Dan janganlah kamu berdua mendekati satu pohon, lalu menjadilah kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Dalam firman Allah SWT itu, Allah menyatakan kepada Nabi Adam dan Hawa supaya jangan mendekati satu pohon ini sahaja. Tapi kalau dia nak makan buah-buah lain dekat syurga tu boleh. Apa dia nak makan? Itu berdasarkan firman Allah SWT. Tapi dalam kitab Yahudi, Old Testament ni, dalam kisah tu, dalam berdasarkan riwayat Israeliat dalam kitab Yahudi ni, Old Testament Kristian. Ya ke? Okay. Teruskan. Dalam kitab tu, Iblis yang berdendam terhadap bangsa manusia. Sebab kita tahu kan, bagaimana dalam cerita Al-Quran tu, Iblis berdendam sebab apa? Sebab dia tak nak tunduk pada Nabi Adam, sebab dia anggap diri dia lebih mulia kan. Sebab tu Iblis berdendam, dia cuba segala upaya untuk sesatkan supaya Nabi Adam dan Hawa ni pergi dekat pohon tu makan buah. Dan Nabi Adam dan Hawa ni tadi makanlah, termakan umpan Iblis ni, dia orang pun pergi makan buah-buah tu. Dalam peristiwa tu menunjukkan pelanggaran perintah Allah, maka larangan tu bermula menunjukkan bahawa permulaan awal wanita dalam sejarah dikatakan sebagai godaan utama bangsa manusia. Ada yang mengatakan kerana Hawa, manusia dihalau oleh syurga, dan kerana Hawa juga manusia bersifat payah hidup dekat muka bumi. Akibat pemahaman yang macam tu menempatkan wanita sebagai penyebab utama timbulnya kebinasaan dan kehancuran dunia. Berdasarkan kisah asal usul Hawa ni, kita kena kalau ikut logik lah, takkanlah berdasarkan sebab tu je, sebabkan godaan syaitan tadi jadi penyebab manusia ni kena halau kat dunia, kena halau tentu kan. Betul. Yang kedua pula adalah pasal kisah Hawa ni, dia tuduh Hawa ni penyebab Nabi Adam makan buah kulti. Berdasarkan ni, dalam kitab Talmud, kitab pegangan kedua Yahudi lah, dari hasil buatan manusia lah, kita tahu kan Yahudi yang mereka-reka kitab ni. Berdasarkan keingkaran Hawa tu dekat syurga tu, maka kaum wanita paksa tanggung 10 perkara ni, 10 beban. Iaitu macam wanita mengalami haid sebelumnya yang tidak dialami Hawa dekat syurga kan. Lepas tu yang keduanya, wanita akan mengalami kesakitan apabila melakukan perselingkuhan pada kali pertama. Supaya kita tahu kan, orang melakukan tu dia akan sakit. Yang ketiga, wanita akan mengalami penderitaan dalam mengasuh dan memelihara anak-anaknya. Anak-anak perlukan perawatan pakaian, kebersihan, pengasuhan hingga dewasa. Ibu bapa akan bimbing ataupun risau apabila pertumbuhan anak-anak dia tak macam yang mereka nak kan. Contoh, mereka nak anak mereka ni jadi ni. Tapi sebaliknya, tak ada yang menentukan anak dia jadi seorang doktor. Macam tu kan. Yang keempat, wanita akan merasa malu tentang tubuhnya sendiri. Macam tak semualah manusia macam perempuan ni dia dapat badan yang cantik kan. Yang kelima, wanita tak akan merasa bebas bergerak apabila kandungan yang membesar. Dia antara banyak lagi lah 10 sebab ni. Disebabkan 10 sebab ni, orang-orang Yahudi tadi menyalahkan Hawa. Sebabkan perbuatan Hawa dekat syurga tu, memakan buah kulti tu, menghasut Nabi Adam makan buah kulti tu, menyebabkan 10 perkara ni berlaku dekat wanita. Sedangkan 10 perkara ni memang dah tersusun cantik. Allah aturkan untuk manusia. Untuk wanita memang melahirkan zuriat kan, untuk kita membesarkan keluarga kita memperbanyakkan umat Nabi Adam, Nabi Muhammad SAW. Namun semua penjelasan ke atas adalah kepercayaan dan pegangan orang Yahudi yang 10 sebab tadi itu melalui agama mereka.
dah pastilah ajaran ni hanyalah untuk amalan kepercayaan mereka sahaja. Dan seharusnya kita tak boleh samakan dengan, jadi sebagai penganut Islam, tak boleh samakan dengan apa yang kita pegangkan pada Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Okay. Yang menariknya, pandangan kaum Yahudi ni terhadap wanita ni, dia telah mempengaruhi beberapa pengikut Islam ortodok yang mengatakan bahawa Hawa ni pada kekhilafan menyebabkan apa? Sorry. Yang telah mempengaruhi beberapa pengikut Islam untuk mengatakan bahawa Hawa ni penyebab kesalahan Nabi Adam yang makan buah itu. Lantas, benarkah Hawa penyebab Nabi Adam buat begitu? Okay, menurut para ulama dalam firman Allah SWT, maka syaitanlah yang membisikkan fikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada mereka berdua yang tertutup, mereka yang yang melanggar arahan perintah Allah SWT tu. Dalam firman Allah SWT tu jelas mengatakan bahawa Iblis yang membisikkan, Iblis yang mempengaruhi Nabi Adam dan Hawa ni untuk makan buah kunci. Jadi berdasarkan dalil tu, jelaslah yang menunjukkan bahawa sebenarnya Nabi Adam dihasut oleh syaitan, bukan dihasut oleh Nabi Adam. Sorry. Nabi Adam ni dihasut oleh syaitan, bukan dihasut oleh Siti Hawa. Jadi maaf. Okay. Sebab tu Allah turunkan kitab suci Al-Quran ni adalah untuk memartabatkan wanita ni kepada martabat yang paling tinggi. Di mana kalau kita tengok, kita perhati apa yang Amirul bentangkan tadi, memang sah-sah kaum Yahudi ni dia memang memperendahkan kaum wanita, khususnya ibu skala wanita, iaitu Siti Hawa. Dia orang mempersalahkan Siti Hawa dalam hal sedemikian berlaku kepada wanita, dan tidak mungkin juga akan berlaku dia akan salahkan semua salah di atas beban wanita. Dan Allah SWT turunkan kitab suci Al-Quran ni, dia akan membersihkan wanita, dia akan ceritakan tentang pengorbanan wanita, kenapa Allah letakkan wanita sebegini, kenapa Allah letakkan wanita lelaki sebegini, sebab Allah dah haskan ada hikmah di sebalik semua sesuatu. So saya nak kongsi juga satu kisah Israeliat berkenaan dengan keturunan Nabi Adam dan Hawa ni, iaitu Kabil dan Habil, yang mana kita selalu dengar cerita ni, cerita yang agak famous, yang agak terkenal, di mana dalam riwayat Israeliat ni dia menceritakan panjang lebar tentang Kabil dan Habil ni, dari gegaran bumi, dari tempat dia orang bergaduh. Sedangkan Al-Quran hanya menceritakan tentang Kabil dan Habil saling berbunuhan, dan Allah SWT hantarkan burung gagak, tak silap, hantarkan sepasang burung mengajar Kabil untuk menanam Habil, menanam mayat saudaranya tadi, seperti mana yang diajarkan oleh Allah SWT melalui asbab burung tadi. Tetapi kalau kita hayati kisah yang disampaikan dalam riwayat Israeliat ni, di mana dalam riwayat Israeliat ni dia menceritakan panjang, sehingga kan ada menceritakan tempat dan ada menceritakan masa, dan ada juga menceritakan tentang apa yang berlaku dengan keadaan anak Nabi Adam tadi, iaitu Kabil Habil, di mana Kabil adalah penyembah ataupun merelakan diri dia dengan api, sedangkan dia boleh bercakap direct untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia memilih untuk menyerahkan diri dia pada matahari, menyembah matahari, sedangkan dia direct bercakap dengan Allah SWT. Kalau kita fikir secara logik, riwayat tersebut memang agak kesahihannya tidak tercapai. That means tergantung, sebab ada kepatut boleh bercakap direct dengan Allah tapi masih menyembah orang selain daripada Allah, dan masih lagi ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kita fikir secara logik jugalah, dari segi logiknya. Tapi dalam Al-Quran tadinya Allah hanya menceritakan tentang Kabil ni diajar oleh Allah SWT melalui burung. Burung mengajar macam mana nak kuburkan Habil. Allah ajarkan macam tu sahaja.
Tapi dalam kitab Taurat ni dia menceritakan panjang lebar. Ada yang boleh kita ambil, ada yang tidak boleh kita ambil. Bagaimana benda ni, apa yang kita tahu riwayat Israeliat ni, bagaimana riwayat Israeliat ni boleh berkembang dengan begitu pantas. Apa sebabnya riwayat Israeliat ni berkembang sehingga kan kita tak tahu kesahihan dia macam mana. Adakah betul riwayat Israeliat yang kita dengar kadang-kadang ustaz-ustaz ceritakan, kita tak tahu pun apa riwayat Israeliat ni, riwayat Israeliat ni boleh diambil ataupun tidak. Okey, atau faktor riwayat Israeliat ni jadi melebar luas, tersebar luas dekat komuniti Islam. Yang pertama, kita tahu kebudayaan bangsa Arab dengan Yahudi bercampur semasa dulu. Kebudayaan mereka bercampur, penceritaan mereka tentang hikayat-hikayat daripada agama masing-masing. So disebabkan persamaan tadi, mereka terbawa-bawa kisah-kisah daripada agama orang lain, daripada kitab Talmud, daripada kitab Taurat, daripada kitab Injil, dia terbawa-bawa. Sedangkan kita tak tahu kesahihan kitab Taurat itu, sebab kitab Taurat dengan Injil tu kan dah ditokok tambah oleh tokoh-tokoh Yahudi dan Nasara itu sendiri. Yang kedua, antara faktor dia juga adalah persamaan topik perbahasan. Ada certain part dalam setiap kitab tersebut, ketiga-tiga kitab tu ada menceritakan part yang sama, di mana ada menceritakan tentang Nabi Isa, ada menceritakan tentang kehadiran Nabi Muhammad, ada yang menceritakan tentang kewujudan Imam Mahdi dan sebagainya. So persamaan topik perbahasan tu menyebabkan pendapat ni jadi bercampur baur. So kita menceritakan tadi, kita tahu macam mana kesahihannya. Kedua, kesilapan dalam memahami hadis. Kadang-kadang kita tak tahu nak bezakan hadis dengan riwayat Israeliat daripada perawi hadis. Kadang-kadang kita ambil kita tak tahu pun sanad dia, kita tak tahu pun status hadis itu tersebut. Yang keempat, di mana banyak pengislaman tokoh ahli kitab, di mana tokoh-tokoh ahli kitab terdahulu banyak yang masuk Islam, banyak yang join Nabi Muhammad. So pandangan mereka, kadang-kadang mereka terbawa dengan apa yang mereka pelajari daripada kitab-kitab mereka, yang mereka anggap benda tu boleh diambil. So itu antara penyebab yang menyumbang kepada riwayat Israeliat ni. So Fahrudin, cuba ceritakan riwayat Israeliat dan apakah penggunaan Israeliat ni dalam Islam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah hari ini aku akan kongsi dengan kamu tentang cerita Israeliat tentang Nabi Musa. Okay, seperti kita sedia maklum bahawa dalam Al-Quran menceritakan bahawa ketika Nabi Musa melemparkan atau melontarkan tongkatnya, tongkat itu menjadi ular. Dalam Al-Quran hanya setakat menceritakan bahawa tongkat itu menjadi ular. Tetapi dalam cerita Israeliat, dalam kitab Israeliat menceritakan bahawa tongkat itu menjadi ular, kemudian ular itu boleh makan unta, boleh kasih runtuh pokok-pokok, semua benda yang ekstrim diceritakan di dalam kitab ataupun cerita Israeliat tu. Jadi maksudnya di sini cerita Israeliat ni dia hanya menokok tambahkan cerita dan hanya orang bilang menghyperbolakan cerita tu lah, supaya cerita tu ala dia lagi shock untuk orang dengar. Lagi shock orang dengar. So dalam Al-Quran hanya menceritakan setakat menjadi ular sahaja, tetapi dalam cerita Israeliat tu menceritakan ular tu jadi besar, lepas tu boleh makan unta dan sebagainya. Jadi dia bercanggahlah dengan kita punya pegangan Al-Quran dan tafsir itulah. Itulah antara cerita yang ringkas lah tentang Nabi Musa punya tongkat menjadi ular itulah. Itu je lah. Okey, apa contoh lagi Farudin yang itu penggunaan riwayat Israeliat dalam akidah kita. Apa kegunaan riwayat Israeliat ni? Ada guna ke tak untuk kita punya akidah pegangan semua? Apa penggunaan dia secara khusus dalam Islam?
Okey, secara umumnya kita tahu bahawa cerita Israiliyat ni dia ada beberapa hukum, iaitu haram, harus kan, dia mauquf segala mazkur tu kan. Kita tahu dia tiada wajib. Okey, jadi kalau haram, bila cerita tu haram dan bertentangan dengan agama, kita dilarang sama sekali untuk menceritakan dan menyampaikan cerita itu kepada orang lain. Takut bila kita cerita nanti pegangan akidah orang lain pula yang akan runtuh, pegangan akidah orang lain yang terpesong. Jadi kita sangat berhati-hatilah, mesti berhati-hati dalam menyampaikan cerita-cerita Israiliyat ni. Dia akan jadi harus bila kita cerita tu tidak meruntuhkan akidah seseorang tu lah. Macam cerita Aiman tadi tu lah pasal Nabi Uzair kan. Dia tidak cerita pun pasal betul. Jadi dia bergantung pada cerita tu sebenarnya. Kalau cerita tu sangat-sangat bertentangan dan bercanggah dengan Islam, tolong jangan sampaikan kepada orang, takut orang lain yang runtuh dia punya akidah. So itulah. Betul. So sebelum kita akhiri, apa yang aku dapat rumuskan, penggunaan Israiliyat ni dia harus digunakan jika dia tak bercanggah dengan apa yang kita pegang. So ada dua penggunaan dia. Yang pertama, bila penggunaan dia tak ada perbincangan daripada Rasulullah tentang sesuatu perkara. Rasulullah tak menceritakan tentang sesuatu perkara itu dengan detail. So riwayat Israiliyat ni kita boleh ambil untuk kita jadikan sebagai rujukan sahaja. And then yang kedua, dia sebagai pelengkap kebenaran Al-Quran. Bila dikatakan kebenaran Al-Quran ni, kita mesti tapis dan kita mesti ambil riwayat Israiliyat yang sesuai dan valid dengan Al-Quran dan Sunnah. So ada apa-apa kesimpulan daripada anda semua? Tiada. So last daripada saya akan ceritakan tentang kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha yang berkenaan satu Israiliyat yang sangat popular, dan sampaikan ada yang menjadikan dia sebagai doa untuk mendapat pasangan yang bahagia sampai ke akhir tuanya. Tapi sebenarnya kita tak tahu riwayat tersebut sahih ke tidak, ataupun riwayat tersebut dalam keadaan maskut manhu ataupun riwayat yang haram diceritakan. So dalam hadis, dalam Al-Quran, Allah hanya menceritakan tentang isteri Abdul Aziz, iaitu isteri Nabi Yusuf ni adalah seorang wanita, seorang isteri Abdul Aziz. Allah menceritakan macam tu. So ulama memberitahu bahawa isteri Abdul Aziz ni ada dua pendapat. Ada pertama kita beritahu nama dia Ar-Ra'i, nama perempuan tu. Yang kedua Zulaikha, ada yang menyatakan Zulaikha, seorang wanita Ar-Ra'i. So pendapat menyatakan bahawa Nabi Yusuf berkahwin dengan Zulaikha, iaitu isteri pemimpin apa, Mesir kan? Pemimpin Mesir kan? Pemimpin Mesir ketika itu sangat tidak wajarlah sebagai seorang Nabi untuk mengganggu perempuan ataupun kacau isteri orang. Sedangkan perempuan biasa pun, Nabi Yusuf pun menjaga akhlak dan tingkah lakunya, apatah lagi isteri orang. Sangat tidak logik kalau kita fikir bahawa Nabi Yusuf nak ganggu isteri orang. Sebab dia seorang Nabi, dia kena ada identiti seorang Nabi yang menjaga akhlak dan pribadi baginda. So kisah Nabi Yusuf berkahwin dengan Zulaikha, isteri pemimpin Mesir ketika itu, sangatlah tidak kuat dah. Penceritaannya tidak kuat dalam Al-Quran dan tidak kuat juga dalam hadis. So dalam riwayat Israiliyat dia menceritakan dengan panjang. So sangat kita tidak boleh ambil, sebab kita tak tahu status kita tu sahih ke tidak. Sebab kita tahu kitab Talmud dan kitab Yahudi ni memang kita tahu dia orang banyak menambah dan menokok tambahkan cerita. So kita kena hati-hatilah. Sebab Nabi Yusuf dengan Zulaikha, apa yang saya dapat tahu, apa yang saya baca sikit-sikit, sebenarnya Zulaikha menggila-gilakan Nabi Yusuf. Dah dia tergila-gilakan Nabi Yusuf tadi, sampaikan suatu hari pegawai penjara tu nak melepaskan Nabi Yusuf. Tapi Nabi Yusuf kata, tak apa, kau kurung saja untuk elakkan benda berlaku. So last Nabi Yusuf kena kurung juga. And then
And then lepas tu Zulaikha pun menemukan suaminya dan memberitahu kisah sebenar bahawa dia yang mengganggu Nabi Yusuf alaihissalam. So kisah perkahwinan antara Yusuf dan Zulaikha adalah tidak benar, dan kisah kesahihannya juga tidak kita tahu kebenarannya. So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dah Waalaikumsalam. okey? Semua jelas? Jelas. Jelas. Okey, terima kasih. Okey. Padahal Baharudin, aku nak solat ni.